Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian, selamat kembali lagi bersama saya di dalam SF Channel Explore, iaitu di dalam segmen cerita seram. Jadi tuan-tuan, rasanya dah dekat hampir seminggu lebih saya tak melakukan apa-apa konten disebabkan atas sebab perpindahan pekerjaan ataupun perpindahan tempat tinggal daripada Kedah ke Penang. Tetapi Penang ni hanya sebagai tempat tinggal sementara sahajalah untuk bekerja. Jadi dalam tempoh tu agak berlaku bermacam-macam lagi dugaan dan sedikit kesulitan lah. Biasalah kan, mana ada kehidupan yang mudah, dia terjadi banyak kekangan lah untuk saya nak ambil masa untuk melakukan konten tu. Banyak halangan. Jadi Alhamdulillah hari ini diizinkan oleh Allah, kita diberi peluang lagi untuk meneruskan konten kita pada kali ini. Jadi tuan-tuan, kisah yang saya nak bawakan kepada tuan-tuan hari ini ialah yang saya petik daripada artikel Utusan Malaysia. Kalau sebelum ni di konten saya yang terakhir, saya ada ceritakan tentang pengalaman rider food, dan kali ini saya nak ceritakan tentang pengalaman Grab, iaitu hantu yang order Grab. Macam mana hantu ni order Grab? Betulkah ada hantu yang boleh order Grab? Jadi untuk sama-sama kita nak tahu bagaimana dan lagu mana kisah dia, kita salawat dulu sebelum kita masuk ke dalam kisah kita pada kali ini. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Tuan, kisah ni berlaku kepada seorang jejaka yang bernama Mamat. Kisah ni diceritakan semula oleh seorang wanita ataupun lelaki tak pasti yang bernama Ila. Jadi Ila ni yang ceritakan semulalah kisah pengalaman yang dilalui oleh pemandu Grab yang bernama Mamat ni. Jadi bagi pemandu-pemandu Grab ni, dia ada satu grup WhatsApp. Memang untuk pemandu-pemandu Grab amat penting untuk ada satu grup WhatsApp, iaitu untuk sebagai contoh untuk kecemasan dan sebagainya lah. Contoh kalau kereta minyak habis, rosak ke apa-apa, kawan-kawan yang dalam grup WhatsApp Grab ni lah yang akan membantu. Jadi dikatakan pada malam tu, semua rakan-rakan yang berada dalam grup WhatsApp ni, dia orang sedang lepak lah dekat kedai makan. Melepak lah dia orang ramai-ramai. Dan tiba-tiba Mamat ni dia minta kebenaran untuk berundur kerana dikatakan ada order Grab yang dah masuk. Beberapa masa si Mamat ni pun start lah dia punya enjin kereta dia tu dan terus bergegas menuju ke lokasi yang dikatakan ada customer order Grab tersebut. Dan kata Ila, pada masa tu tak berselang lama tiba-tiba Mamat hantar gambar lokasi di dalam grup WhatsApp Grab dia orang tu lah. Jadi gambar tersebut menunjukkan gambar sebuah rumah teres yang usang, yang tak ada orang yang duduk lah. Jadi dalam masa yang sama, Mamat sempat snap satu gambar dan bulatkan di situ, dan memang kata Ila terlihat ibarat satu lembaga ataupun nak kata warna baju putih tak putih lah kata Ila. Jadi pada masa tu pun Ila dengan sahabat yang lain ni yang dalam grup WhatsApp Grab tu pun dah mula rasa tak sedap hati. Jadi diorang minta si Mamat ni beralih sahaja dari tempat tu ataupun batalkan order dan macam dan sebagainya lah. Jadi tapi si Mamat ni disebabkan peraturan Grab, bila sampai dekat tempat untuk pick up customer, dia kena tunggu dalam masa tempoh 5 minit sebelum order tersebut dibatalkan. Masa menunggu tu si Mamat ni buka baliklah dia punya apps Grab tadi tu untuk tengok ada berlaku ataupun tidak pembatalan order, sama ada dari pihak customer ataupun daripada pihak CS. Bila si Mamat ni dia buka aplikasi Grab tu untuk periksa balik list order tersebut, alangkah terkejutnya si Mamat ni langsung tidak ada rekod
sejarah ada yang mengatakan ada order daripada customer yang stay dekat kawasan tersebut. Ni pun si mamat ni dah gelabah lah kan, sebab tadi dia terima order tapi tiba-tiba macam mana boleh tak ada pula order tu. Jadi dia pun gelabah, dia call CS. Mana tahu mungkin CS yang batalkan dulu order tu. Jadi bila dia call CS pun maklumkan memang menurut CS tak ada sebarang order dari kawasan tersebut ataupun ada order yang masuk kepada si mamat ni. Si mamat ni pun dia terus terkejut. Jadi bila dia terkejut, pihak CS sendiri minta dia untuk beredar daripada kawasan rumah teres yang usang tersebut. Jadi dia pun pada malam tu, setelah pada malam tu dikatakan oleh Allah, terus dia menyepi, tanpa ada balas sebarang WhatsApp ataupun handphone dia ni ditutup lah, senang kata. Dan selang beberapa hari barulah si mamat ni muncul semula di dalam grup WhatsApp Grab tu. Mamat ni ceritakanlah balik setelah pada malam tu, selepas CS mengarahkan dia untuk beralih di tempat tu, dia terus offkan dia punya handphone dan terus bergegas pulang ke rumah. Dan rupa-rupanya punca si mamat ni diam sebab adalah dia demam. Boleh kita kategorikan sebagai demam terkejut lah. Jadi kita kat seminggu juga si mamat ni demam lah. Dia demam terkejut ni mungkin akan terjadi juga pada orang lain pada apabila macam mana nak cakap benda tu, terkejut. Jadi pada masa dia bergerak pulang daripada kawasan tu pun dikatakan badan dia pun dah merasa seolah-olah seram sejuk lah. Itu saja kisah mengenai pemandu Grab yang saya boleh kongsikan kepada anda. Jadi macam mana hantu ataupun jin ni dia boleh order Grab tersebut? Bagi pendapat saya lah, pendapat peribadi saya, teknologi ni bukan setakat kita saja yang tahu tuan-tuan, kan? Kalau tuan-tuan tahu mengenai kisah Dajjal, bukankah Dajjal sendiri diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu antaranya diberi kelebihan kebijaksanaan kepada Dajjal ni. Jadi bagi saya, pendapat saya lah, untuk macam mana jin ni dia boleh mempengaruhi teknologi. Jadi benda tu tak mustahil yang jin ni dia boleh bergerak melalui gelombang ataupun rentas-rentas yang ada pada teknologi ataupun handphone kita pada masa kini. Jadi kalau santau dan sihir zaman sekarang orang boleh buat melalui gambar, melalui handphone saja. Jadi tak mustahil orang kata halusinasi ni jin boleh ciptakan melalui teknologi. Jadi itu sekadar penerangan pendapat peribadi saya lah. Mohon ampun maaf kalau silap. Jadi ada yang mungkin ada yang percaya, ada yang tak percaya. Jadi lebih kurang macam itulah, terpulang kepada pendapat masing-masing lah tuan-tuan. Setakat itu sajalah konten saya untuk kali ini. Mohon ampun dan maaf kerana ada salah dan silap daripada saya, dan mohon ampun dan maaf juga kerana telah lama juga saya tak upload konten dekat YouTube ni. Dan mohon bantuan daripada tuan-tuan untuk like, share, komen dan juga subscribe. Andai video ini menarik bagi anda. Tersasul banyak orang ni sebab lama tak bercerita. Jadi insyaAllah tuan-tuan, andai masih ada masa yang lapang, umur yang panjang, kita jumpa lagi di lain masa. Ingat, jangan biarkan mistik anda menjadi mistik yang plastik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.